Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 3 Bestari? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini kamu akan bersama Ustaz Muhammad Syafiq dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Pada minggu ini kita akan tengok tajuk, salah satu tajuk dalam bidang ibadah, iaitu bersuci daripada hadas. Okey, jadi sebelum kita memulakan pengajaran pada hari ini, Ustaz nak kamu pergi ambil buku teks untuk kita sama-sama belajar nanti. Okey, jadi pergi ambil buku teks, pastikan buku teks berada bersama kamu. Okey. Okey, pergi ambil dulu. Okey. Seterusnya, okey, kalau kamu dah ada buku teks dekat tangan kamu, buka buku teks kamu muka surat 80. Okey, muka surat 80 kamu akan nampak ada muka surat ini. Okey, muka surat 80 nampak tu bawah tu 80. Okey. Pada muka surat ini kita nak tengok apa? Kita nak tengok ada dua benda yang kita nak tengok. Okey, yang pertama kita nak tengok apa maksud hadas. Okey, sebelum tu dekat atas ni dia ada tunjuk contoh dekat kamu. Dia tulis tajuk dekat kamu, iaitu kita baca sama-sama, bersuci daripada hadas. Okey. Sekarang kita tengok dulu yang pertama, kita tengok apa itu hadas. Okey, hadas tu apa? Okey, hadas tu apa? Kita baca sama-sama Okey. Ini kamu kena hafal Nanti kalau dah masuk sekolah nanti Ustaz nak tanya balik. Apa maksud hadas? Okey, hadas. Kita baca sama-sama. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey, contoh solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, jadi itu adalah maksud hadas. Okey, hadas ialah kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi ni apa? Nanti kita tengok apa itu kekotoran maknawi. Okey, pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Sebagai contohnya, kalau kita berhadas, kita pergi solat. Jadi solat kita tak sah. Ataupun kita berhadas, kita dalam keadaan hadas, kita pergi tawaf dekat Mekah. Tawaf kita tu tak sah. Dan kalau kita berhadas, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Okey, sebelum tu kita tengok dulu, seterusnya kita tengok dulu pembahagian hadas. Ni pembahagian hadas. Hadas ada berapa jenis? Okey, hadas ada dua jenis. Yang pertama ialah hadas besar, dan yang kedua adalah hadas kecil. Okey, tengok apa hadas besar ni. Okey, hadas besar ni ialah cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Kalau kita berhadas besar, kita kena mandi wajib. Okey, dan hadas kecil, cara bersuci adalah dengan berwuduk. Kalau kita dalam keadaan berhadas kecil, cukup dengan kita berwuduk sahaja, maksudnya diri kita dah suci. Tapi kalau kita berhadas besar, kita kena mandi wajib. Kalau hadas kecil, kita cukup dengan berwuduk sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 81. Hukum bersuci. Kita tengok apa hukum bersuci dan sebab hadas besar. Okey, kita tengok hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Siapa yang kata wajib? Allah. Dekat mana Allah suruh kita? Allah wajibkan kita untuk bersuci daripada hadas. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ayat dia ialah wa in kuntum junuban fattaharu. Maksudnya apa? Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Okey, maksudnya jika kamu berhadas besar, maka bersucilah. Okey. Jadi bila kita berhadas besar, kita diwajibkan untuk bersuci. Okey.
Sebelum tu kita tengok dulu apa itu hadas besar. Apa contoh-contoh hadas besar? Okey, kita tengok. Ada 6 perkara yang menyebabkan kita berhadas besar. Yang pertama ialah keluar mani. Okey. Yang kedua adalah bersetubuh. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah mati. Dan yang kelima adalah wiladah. Dan yang keenam adalah nifas. Okay. Dekat bawah ni, info dia bagi dekat kamu ni, dia ada tulis ni. Kekotoran maknawi itu apa? Ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh diria. Okey, seperti berhadas kecil atau besar. Itulah kekotoran maknawi. Kadang-kadang kekotoran tu ada tapi kita tak nampak. Sebagai contohnya, orang yang bersetubuh dia berhadas besar. Selagi dia tak mandi wajib, dia berhadas besar. Jadi kita tak tahu, kita tak nampak benda tu. Tapi dia berhadas besar. Jadi kalau kita yang bersetubuh, kita kena mandi wajib. Kita kena tahu sendirilah. Okey. Okey, tengok yang kedua adalah wiladah. Wiladah ni ialah apa? Wiladah ini ialah darah yang keluar semasa melahirkan anak. Ini untuk perempuan lah. Okey, lelaki tak ada lagi yang melahirkan anak. Okey, yang seterusnya nifas. Nifas adalah apa? Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Darah yang semasa melahirkan anak tu ialah darah wiladah. Selepas tu, orang perempuan bila dia melahirkan anak, dia akan keluar darah lagi. Dalam masa, kadang-kadang ada yang 3 minggu, ada yang sebulan. Ikutlah. Ikut orang. Darah itu dipanggil darah nifas. Okay, darah haid. Darah haid ialah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat dan sudah baligh. Darah yang keluar. Maksudnya bila perempuan tu dah baligh, nanti dia akan keluar darah daripada kemaluan dia, daripada rahim dia, daripada ni lah. Jadi masa tu selepas habis darah haid dia keluar, dia kena mandi wajib. Sama juga dengan perempuan ni. Perempuan ni bila dia dah habis darah nifas, contohnya sebulan darah nifas dia kena mandi wajib. Sebelum dia solat. Kalau tak, dia tak boleh, solat dia tak sah lah sebab dia tak mandi wajib. Okey, yang seterusnya adalah bersetubuh. Bersetubuhnya melakukan perhubungan jenis suami dan isteri. Hubungan ni ialah suami memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan isteri. Itu adalah maksud bersetubuh. Selepas suami dan isteri bersetubuh, mereka wajib pergi mandi wajib. Kalau tak, solat. Kalau dia orang solat, tak sah lah. Solat doang, kena mandi wajib. Dan keluar mani adalah air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Maksudnya tahap kepuasan, dia akan keluar air mani. Bila keluar air mani, dia kena mandi wajib. Air mani ni sejenis air dia warna putih, macam melekit sikit tu. Jadi kamu kena tahu jugalah air mani tu macam mana. Nanti kamu keliru pula air mani dengan air kencing. Okey. Jadi mati ni kamu semua tahulah kan. Mati ni matilah. Okey. Bila mati pun kita kena mandi wajib. Siapa yang takkan jenazah tu nak mandi sendiri? Taklah. Orang yang menguruskan tu kena mandikan jenazah tu dengan mandi wajib. Tak boleh mandi cincai je, cuak-cuak air je, tak boleh. Dia kena mandi wajib orang yang mati tu. Okey. Sekarang tu kamu faham Ingatlah, sebab berhadas dan hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Sebab berhadas ni ada 6. Kamu kena hafal ni ke-6 benda ni. Keluar mani, bersetubuh, haid, mati, wiladah dan nifas. Okey. Seterusnya kita nak tengok apa? Kita nak tengok apa yang buku teks muka surat 82, kita nak tengok apa perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Berhadas besar ni apa yang kita tak boleh buat? Okey, yang pertama adalah menunaikan solat. Kamu tak boleh tunaikan solat selagi kita tak mandi wajib. Sebagai contohnya, dia dah bersetubuh suami dan isteri, dia kena
Mandi wajib dulu baru dia boleh solat. Yang kedua adalah mengerjakan tawaf. Tawaf ni dekat Mekah tu yang pusing Kaabah 7 kali tu, itu adalah tawaf. Tak boleh juga. Yang ketiga adalah membaca dan menyentuh Al-Quran. Itu pun tak boleh. Kalau perempuan yang haid, dia kena habis darah haid dia berhenti dah keluar. Lepas tu dia mandi wajib baru dia boleh baca dan sentuh Al-Quran. Dan yang keempat ialah berada di dalam masjid. Kalau duduk di luar-luar masjid tu, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dalam masjid, tak boleh. Kerana apa? Kerana takut darah yang keluar daripada kemaluan perempuan tu jatuh, kena dekat tempat orang semayang. Jadi kotor lah benda tu, tak boleh. Okay, ingat perkara yang dilarang ketika berhadas besar ada 4. Kamu boleh bacalah. Yang pertama menunaikan solat, yang kedua mengerjakan tawaf, yang ketiga membaca dan menyentuh Al-Quran, dan yang keempat berada di dalam masjid. Okey, itu sahaja. Okey, yang bawah ni kita tengah tengok lagi, kita tak tengok lagi. Kita tengok yang sampai sini sahaja dulu. Okey. Jadi Ustaz rasa video ni pun dah panjang, jadi Ustaz harap kamu faham. Jadi apa yang kamu kena buat seterusnya ialah kita akan bagi murid yang dah dapat buku aktiviti. Okey, latihan hari ni kita akan buat dalam buku aktiviti. Jadi sebab tu Ustaz tak bagi kamu modul. Latihan dalam file tu kan Ustaz bagi dalam buku aktiviti. Jadi untuk murid yang dah dapat buku aktiviti, buat latihan muka surat 79, 80, 81 dan 80, 82. Bagi murid yang belum dapat buku aktiviti, Ustaz akan hantarkan gambar, nanti kamu boleh print. Ataupun kalau tak boleh print, kamu salin balik sahaja. Okey, salin sahaja. Okey, dalam kertas. Nanti bila dah masuk sekolah bagi kepada ustaz. Okey, insya-Allah minggu depan kamu akan dapat buku aktiviti lah. Okey. Jadi ustaz rasa itu sahaja pada hari ini. Okey, kamu selamat menjawab. Nanti lepas habis semua sekolah dah buka, insya-Allah kita akan bertemu kembali. Okey, itu sahaja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.